Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada anda semua, pada hadirin. Saya Muhammad Suhaimi bin Ahmad sebagai moderator anda pada hari ini. Pada hari ini kita akan bercakap tentang kepentingan privasi dan kebimbangan keselamatan dalam media sosial. Kini, media sosial adalah salah satu topik popular yang selalu dibincangkan dalam masyarakat kita. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak kesan positif dan negatif media sosial. Sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan kepada anda semua panel-panel kami pada hari ini. Panel yang pertama ialah Encik Amir Zuhairi, seterusnya panel yang kedua ialah Afifah Lojumin, panel yang ketiga ialah Cik Amira Farhani, dan panel kita yang terakhir yaitu Cik Nur Syafiqah Syari. Baiklah, tanpa membuang masa, soalan pertama saya kepada panel pertama Encik Amir Zuhairi, yaitu merupakan seorang anggota polis. Bolehkah anda berkongsi mengapakah pentingnya untuk kita menjaga privasi dan keselamatan dalam media sosial? Silakan Cik Amir. Okey, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Okey, pertama sekali, tahukah kita bahawa aplikasi mudah alih yang kita umat turun ke gadget yang digunakan mengumpul sejumlah besar maklumat peribadi mengenai pengguna tanpa kita sedari. Antaranya maklumat berkaitan lokasi dan butiran peribadi seperti umur dan jantina. Lihat kepada telefon mudah alih kita dan telefon pintar di tangan kita. Beberapa banyak aplikasikah yang sudah kita muat turun, sekaligus setakat manakah privasi yang sudah kita kompromi untuk menggunakan aplikasi ini? Apa yang membimbangkan, sebahagian besar pasaran aplikasi ini tidak telus apabila membabitkan pengumpulan data. Apakah data berkenaan pengguna yang dikumpul, kenapa ia dikumpul dan bagaimanakah ia akan digunakan semula. Data inilah sebenarnya tarikan utama penganalisis, pemasar dan pengiklan. Lebih banyak maklumat pengguna yang berjaya dikumpul, lebih mudah untuk menyesuaikan periklanan kepada pengguna. Pada pandangan saya, isu privasi dan security umpama timbangan neraca yang perlu berada pada kedudukan seimbang. Sebagai pengguna, kita tidak perlu mengurangkan satu bahagian untuk mendapatkan lebih lagi di bahagian yang bertentangan. Yang penting, kita perlu ada kesedaran mengenai keperluan privasi dan security bagi diri kita serta membuat pilihan yang bijak. Untuk makluman, Akta Perlindungan Data Peribadi APDP 2010 antara undang-undang yang dikuatkuasakan di negara kita yang memberikan penekanan kepada aspek privasi dan security. APDP melindungi data peribadi yang digunakan dalam urusan komersial daripada disalahgunakan. Akta ini melarang individu maupun entiti perniagaan daripada mengumpul dan memproses data peribadi pelanggan tanpa kebenaran mereka dan melarang daripada mendedahkan data kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan pelanggan. Ia juga memerlukan individu maupun entiti perniagaan memaklumkan kepada pelanggan tujuan kutipan data kelas pihak ketiga yang mungkin mempunyai akses kepada data dan memberi pelanggan pilihan bagaimana data mereka akan digunakan. Selain itu, akta ini juga mengenakan kewajipan ke atas individu maupun entiti perniagaan untuk melaksanakan langkah keselamatan yang praktikal untuk mencegah kecurian, penyalahgunaan, akses yang tidak dibenarkan, pendedahan tidak sengaja, pengubah atau pemusnah data di bawah jagaan mereka. Hak pelanggan untuk mengakses, mengubah dan mengemaskini data peribadi mereka juga digariskan dengan jelas dalam akta ini. Kesimpulannya, kedatangan era digital tidak dapat dielakkan dan kita tidak lari daripada kesan dengan arus perubahan ini. Kerajaan juga sudah menyediakan perundangan yang perlu bagi melindungi pengguna. Di penghujungnya, pilihan terletak di tangan kita sendiri untuk meletakkan garis sempadan kepada privasi dan security diri. Sekian dari saya.
Ya, betul. Negara kita mempunyai undang-undang di mana segala jenayah-jenayah cyber, jenayah-jenayah yang lain akan turut dikawal dengan undang-undang ini. Saya sangat hormat kepada pihak-pihak polis ataupun penjawat-penjawat awam ini. Terima kasih Encik Amir Zuhairi. Seterusnya, kita teruskan forum kita pada hari ini dengan panel kedua, iaitu Cik Afifah. Pada pendapat Cik Afifah, sebagai social analyst, apakah pandangan anda kepada media sosial pada masa kini? Silakan Cik Afifah. Terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini. Okey, pada pendapat saya, tidak dapat dinafikan bahawa pada era yang moden ini, media sosial telah mendapat sambutan yang hangat sekali di negara kita maupun di seluruh dunia. Ini kerana media sosial merupakan sejenis media yang digunakan terus secara talian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi meliputi blog, sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Rangkaian sosial dan wiki juga merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Oleh itu, pada pendapat saya sebagai penganalisis media sosial adalah medium yang baik pada masa sekarang, terutamanya dalam bahagian perniagaan dan pengiklanan. Namun begitu, penggunaan aplikasi media sosial pada waktu ini juga banyak berlaku penipuan. Contohnya, penipuan yang sering berlaku melalui pembelian barang, melalui media sosial dan kebocoran privasi dan keselamatan dalam media sosial. Oleh itu, sebelum kita menggunakan media sosial, kita perlu memastikan media sosial kita itu tidak dapat diakses orang lain dan selamat. Sekian itu saja daripada saya. Ya, betul, saya setuju itu. Dikaitkan dengan pada masa kini, di mana apabila kita lihat di Facebook ada link di mana hacker akan menggunakan link itu untuk menggodam media-media sosial kita. Contohnya dia akan pilih random orang, akan tag ramai-ramai dalam Facebook itu. Dan apabila orang yang di tag itu akan menekan link itu, maka akaun media sosial dia akan digodam. Saya setuju dengan Cik Afifah. Terima kasih dengan Cik Afifah tadi. Seterusnya kita teruskan dengan panel ketiga kita, iaitu Cik Amira Farhani sebagai seorang pendidik. Apakah pendapat Cik Amira tentang kepentingan media sosial kepada pelajar masa kini? Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Encik Suhaimi. Jadi pada pendapat saya, sebagai seorang pendidik, saya melihat isu terhadap media sosial ini pada masa kini adalah positif. Ini kerana media sosial sudah dijadikan sebagai main medium di mana pelajar boleh mewujudkan sambungan yang bermanfaat dalam pembelajaran serta masa depan mereka. Jadi sebagai contoh, wabak COVID-19 yang telah melanda negara, jadi para pelajar terpaksa tidak datang ke sekolah dan hanya belajar di rumah, iaitu pembelajaran secara maya. Namun, dengan perkembangan aplikasi media sosial yang telah mengubah masyarakat, ini telah menjadikan masyarakat lebih terbuka dalam komunikasi maupun mengenai isu peribadi. Media sosial sudah dijadikan sebagai tempat luahan di mana mereka merintih, mengekspresi ataupun mereka menunjuk serta bercerita mengenai kehidupan seharian mereka. Platform media sosial ini juga sememangnya 100% telah memberi impak kepada kita dari segi kehidupan. Sehingga ada yang leka dan lalai kerana kegairahan untuk mendapatkan like, langganan yang tinggi dan sebagainya. Mereka mengabaikan tentang isu keselamatan privasi dalam penggunaan media sosial. Kegagalan dalam isu keselamatan dan kerahsiaan dalam bagi penggunaan media sosial ini berpunca dari kekurangan pengetahuan tentang hak sebagai seorang pengguna. Kebanyakan rakyat Malaysia menggunakan teknologi atas desakan globalisasi atau tidak mahu dilabelkan sebagai ketinggalan zaman. Jadi faktor ini dapat dikaitkan dengan pengaruh oleh perubahan zaman. Serta akibat daripada ledakan teknologi yang secara pantas ini,
secara tidak langsung yang menyebabkan penggunaan teknologi tanpa mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya mengenai undang-undang penggunaan bahan teknologi tersebut. Jadi mengenai isu keselamatan dan kerahsiaan terhadap penggunaan media sosial ini adalah sangat penting. Jika ia merangkumi semua aspek kehidupan seseorang, mana lebih buruk kepada ahli keluarga. Kita dapat tahu sekarang ni pelbagai ancaman dan ugutan dibuat kalau kita leka ataupun lalai sudah tidak mengedah tentang isu tersebut. Jadi itu sahaja daripada saya. Dengan Cik Hani, di mana tanggungjawab seorang guru atau lebih-lebih lagi pada era-era pandemik ini sangat besar, ya, di mana perlu menghadapi dengan mental yang kuat, kerana sekarang ini murid-murid sekarang belajar namun demikian, dengan meningkatnya penggunaan internet ini, ramai yang hauskan perhatian, ramai yang ingin dikenali ramai dengan cepat, dengan secara mendadak, tanpa memikirkan tentang budi mereka. Maksud saya dengan kemahiran bertutur mereka, dengan adab mereka, itu mereka pikir belaka. Yang penting dapat fans dulu, kata-kata Cik Hani ini, dan saya sangat menghormati jasa-jasa seorang guru. Baiklah, terima kasih kepada Cik Hani. Seterusnya kita beralih kepada moderator kita yang keempat, yaitu Cik Syafika sebagai pakar psikologi. Apakah pandangan anda tentang media sosial pada masa kini? Silakan Cik Syafika. Terima kasih kepada Encik Moderator atas soalan yang diberikan. Pada pendapat saya, platform media sosial merupakan bahan yang amat efektif seperti dalam kegiatan komunikasi pemasaran, periklanan, promosi dan perhubungan awam. Peluang perniagaan melalui internet kini semakin berkembang di kalangan penggiat perniagaan dengan adanya pelbagai bentuk platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp dan YouTube. Ini telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuat perniagaan secara online. Namun begitu, ketaksuban terhadap penggunaan media sosial mungkin hakikatnya adalah suatu bentuk ketagihan yang serius. Biarpun ketagihan gadget dan internet belum secara rasmi diklasifikasikan sebagai masalah mental, namun kesan ketagihan ini kepada emosi dan psikologi manusia telah banyak dibuktikan secara saintifik. Bukan sekadar itu, ketagihan peranti elektronik, internet dan media sosial juga merupakan antara penyumbang kepada punca masalah mental yang lebih serius. Contohnya seperti kemurungan. Itu sahaja daripada saya. Ya, saya juga sangat bersetuju dengan Cik Syafika, di mana media sosial ini sangat tinggi digunakan pada masa ini, tetapi ia boleh menyebabkan seseorang individu itu ketagih, di mana dia tidak akan keluar rumah, dia tidak akan membuat aktiviti luar, dia hanya dalam telepon sahaja, dan ini yang menyebabkan mental dia tidak sehat. Terima kasih Cik Syafika di atas penerangan tersebut. Seterusnya, saya akan teruskan sesi ini dengan bertanyakan soalan kepada panel kita yang pertama tadi, Encik Amir. Apakah antara penyebab kebocoran maklumat pengguna media sosial pada masa kini? Silakan Encik Amir. Okey, terima kasih kepada Encik Zuhaimi, moderator kita pada hari ini. Okey, pada pandangan saya, antara penyebab kebocoran maklumat pengguna media sosial pada masa kini adalah perbuatan pengguna itu sendiri. Saya bagi contoh, setiap platform media sosial akan meminta kita untuk mengisi butiran peribadi kita untuk mengakses ke dalam akaun kita. Contohnya, butiran peribadi tersebut adalah nama penuh, nama telefon, bimbit dan alamat rumah. Hal ini sedikit sebanyak telah menyumbang kepada berlakunya kebocoran maklumat peribadi pengguna itu sendiri, dan secara tidak langsung ianya akan terdedah kepada orang ramai untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Itu saja.
Ya, terima kasih Cik Amir. Seterusnya kita akan teruskan lagi sesi ini dengan Cik Afifah, moderator kita yang kedua tadi. Apakah pendapat atau inisiatif dari Cik Afifah untuk membendung kebocoran privasi dan keselamatan dalam sosial media ini? Silakan Cik Afifah. Terima kasih kepada Encik Moderator. Pada pandangan saya, media sosial mampu membawa kepada kebaikan yang ketara kepada pengguna jika digunakan secara bijak. Justru itu, pada pandangan saya, ibu bapa maupun penjaga dan pengguna media sosial sendiri haruslah memantau dan berhati-hati ketika menggunakan media sosial, terutamanya kepada golongan remaja. Oleh itu, pengguna juga haruslah lebih berhati-hati ketika berurusan secara talian dan tidak mendedahkan maklumat diri anda sewenang-wenangnya kerana kadar jenayah di internet telah meningkat sejak akhir-akhir ini yang telah menelan kerugian jutaan ringgit. Diharapkan semua pihak tampil untuk bekerjasama dalam memastikan media sosial sentiasa digunakan di jalan yang betul. Itu saja inisiatif dari saya. Ya, saya sangat setuju. Saya sangat setuju dengan Cik Afifah. Harap orang ramai mengambil inisiatif ini demi keselamatan dan privasi sosial media anda. Seterusnya kita kepada Cik Amira. Bagi seorang pendidik, apakah yang dapat diambil sebagai langkah untuk mencegah atau membendung daripada berlakunya kebocoran maklumat maupun identiti di kalangan pelajar? Silakan Cik Amira. Terima kasih atas soalan tersebut. Kita dapat lihat memang kerap sekali berlakunya tentang kebocoran maklumat kerana kebanyakan pelajar mereka hanya mengutamakan keinginan dan kepuasan tanpa menyelidik terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya dapat berikan adalah media sosial seperti Instagram yang menjadi kegilaan para remaja mendominasi aplikasi tersebut. Jadi kita sendiri pun sudah diperkenalkan dengan aplikasi tersebut di mana ia adalah salah satu platform kita boleh berkomunikasi dan mengenali seseorang. Jadi kecantikan ilmu dalam bidang agama juga menjadi pendorong kepada mereka untuk mudah menerima dan membahagi sesuatu tanpa berfikir panjang. Jadi kita dapat lihat kalangan pelajar lebih mudah terpengaruh dengan godaan dan hasutan dari rakan sebaya, sehingga sanggup mencalahkan maruah diri sendiri, dan dalam ketagihan yang melampau terhadap media sosial juga dapat digelar sebagai penolong juga kepada pembentukan perilaku dan sikap agresif sehingga sanggup bertindak di bawah pengawalan diri. Jadi pengawalan dan pengawasan daripada ibu bapa seperti yang panel Cik Afifah sebutkan tadi adalah daripada ibu bapa. Itu adalah sini sangat penting kerana mereka lebih kenal dan rapat terhadap anak-anak. Jadi komunikasi itu akan menjadi lebih mudah. Jadi perkara seperti ini kita perlulah dibendung sejak awal lagi bagi mengelakkan sebarang kebocoran maklumat pribadi maupun ahli keluarga sendiri. Jadi semua benda di hujung jari, jika ia tersebar itu senang, tapi untuk membuangnya adalah susah. Kerana kita sendiri tahu bahawa media sosial merupakan salah satu platform di mana suatu perkara itu mudah tersebar. Jadi itu saja. Ya, saya terima kasih kepada Cik Farhani, di mana ia semua bermula daripada ibu bapa. Ibu bapa harus membendung anak-anak mereka daripada tergelincir di dalam jenayah media sosial ini. Agama juga sangat penting dalam membendung mereka daripada benda-benda yang tidak diingini ini. Seterusnya saya ada soalan kepada pakar psikologi kita, Nur Syafiqah Sarip. Apakah yang dapat anda jelaskan sebagai seorang ahli psikologi? Apakah yang anda dapat simpulkan daripada ucapan Cik Amira kita sebentar tadi? Silakan, Cik Syafiqah. Okay. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Moderator atas soalan yang diberikan.
Kehadiran media sosial sedikit sebanyak telah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat. Mulai daripada efek kebergantungan pengguna terhadap media sosial hingga pengaruh kehidupan sosial dalam lingkungan masyarakat, media sosial begitu popular kerana kemudahan-kemudahan yang ditawarkan di mana hal tersebut tidak dapat diperoleh melalui media tradisional. Dengan semakin popularnya media sosial di kehidupan masyarakat, maka muncullah perusahaan di bidang pengembangan media sosial sebagai peluang perniagaan yang baru. Selain perusahaan di bidang teknologi informasi, perusahaan lainnya juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai pengganti media tradisional untuk menjalankan bisnes. Perkembangan suatu teknologi baru tentunya memiliki impak positif serta impak negatif. Impak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk memperoleh informasi secara cepat, berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan dan lebih mudah mengekspresikan diri di mana semua ini dapat dilakukan tanpa batasan jarak dan waktu dengan kos yang melampau. Impak negatif pula dari media sosial disebabkan oleh munculnya sifat kebergantungan pengguna terhadap media sosial serta tidak terbatasnya kebebasan untuk berinteraksi di media sosial. Dengan mengetahui semua penyebab impak negatif media sosial, maka kita dapat lebih waspada dan menghindari penyebab-penyebab impak negatif tersebut. Sekian daripada saya. Ya, terima kasih kepada Nur Syafiqah Syarif sebagai pakar psikologis. Jadi, apa yang saya dapat simpulkan daripada panel-panel kita ini ialah sosial media ataupun internet pada masa ini, pada masa digitalis ini sangat berguna kepada manusia. Namun demikian, kita tidak boleh terlepas daripada kekurangan ataupun impak ataupun pada media sosial ataupun internet ini. Jika kita dapat mempraktikkan segala perkongsian daripada panel-panel kita semua ini, insya-Allah kita akan terhindar daripada kesan-kesan negatif bagi internet ataupun penggunaan internet ini. Baiklah, kita sudah berada di penghujung rancangan. Harap kita akan berjumpa selepas ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.